kata muallif rahimahullah min kulli ainin. Qala al-muallif rahimahullah, imsak menyambung lagi daripada kalam muallif, puasa itu menahan diri daripada mufattirati, perkara yang membatalkan. Apa yang membatalkan disebut beberapa yang terdahulu, kemudian menyambung lagi musannif wa min kulli ainin dakhalat fi jawfin, dan menahan daripada setiap ain, zat yang masuk pada rongga. Wa illam yakun fihi quwwatun tuhilul ghidha, walaupun tidak ada padanya itu, pada rongga tadi, kekuatan untuk mengubah makanan menjadi zat-zat awid dawa atau obat-obat untuk menjadi kesembuhan. Apa dia? Ini merujuk kepada rongga perut dan juga dubur lah. Walaupun bukan melalui dubur, kita dah sebut dah tadi, di sisi mazhab kita ada 5 rongga lah. 3 di kepala, mulut, telinga dan hidung, dan 2 di bawah kubur dan dubur. Min manfadhin, daripada manfadh, bi fathil fa, dengan fathah fa, maftuhin, daripada lubang yang terbuka. Fayabtulu sawmu, maka batal puasa, bidukhulil aini, dengan masuknya zat sesuatu, fi ma dzukir, pada apa yang tersebut dahulu. Contoh, ka'an dakhalat ila batinil udhun, seumpama masuk pada dalam telinga. Okey, kita sambung pada kata muallif rahimahullah, qauluhu min kulli ainin, dari setiap ain. Min kulli ainin ay wa in qallat, masuk zat yang masuk dalam rongga itu walaupun sedikit. Au lam tu'kal, ataupun tidak diboleh dimakan, kahasat, seperti anak batu. Jadi dalam mazhab kita tidak disyarat benda yang masuk itu benda yang dimakan, benda yang mengenyangkan, benda yang boleh menjadi obat, tak mesti. Walaupun dicontoh sini, walaupun dengan seumpama batu sekalipun, ada kira lah. Jadi maka muhasyi kata wa minal ain, dan daripada ain itu, termasuk daripada ain itu zat, daripada zat yang ada tu ialah ad-dukhanul masyhur, ialah asap yang masyhur, yang terkenal, al-musamma bil tutun, yang dikenali dengan tutun. Tutun ni bahasa Ajam, ada yang kata Farisiyah, ada kata Turkiyah, tapi bahasa bukan Arabiyah lah, yang tapi digunakan. Ini apa dia? Sejenis tembakau. Sejenis tembakau lah, asap tembakau. Ini merujuk kepada masalah isap rokok ni. Jadi isap rokok, asap rokok tu ada ain, maka orang yang isap rokok tu dia telah memasukkan ain masak itu dalam rongga dia. Dah boleh makan ke? Adakah dia mengenyangkan? Adakah dia menyihatkan? Tak kira lah. Itu bukan nilaian pada mazhab Syafi'i. Ada ain masuk, maka batal. Itu daripada ain, termasuk daripada zat ain itu ialah dukhan al-masyhur al-musamma bit tutun, iaitu jenis tembakau, jenis tabrun. Intihar daripada Syekh Qalyubi. Sebab apa disebut ni? Sebab zaman tersebut dah ada dah intishar dah ada jenis-jenis orang isap terbakar ni. Okey, walau adkhala, selesai masalah itulah. Jadi dalam masalah ini sebagaimana yang banyak ditanya soalan ialah berkaitan dengan inhaler. Inhaler ni adakah dia mempunyai zat? Maka kalau kita rujuk pakar-pakar dan perubatan yang diletak dalam kapsul ataupun obat inhaler tu, memang ada benda lah, ada benda. Maka masuk tak benda? Jawapannya masuk. Maka ikut kaedah di sisi mazhab kita, perkara itu membatalkan. Okey. Jadi macam mana kalau membatalkan? Orang yang sakit perlu ambil tak? Perlu ambil lah, kerana dia dalam keadaan darurah. Dia sakit. Dia tak boleh nak kalau dia tak ambil itu menyebabkan dia akan jadi sakit, maka dia benarkan ambil. Cumanya batal atau tidak? Ikut kaedahnya benda tu batal. Dah kenapa ada fatwa? Contohnya fatwa wilayah dan sebahagian fatwa di negara Arab, dia kata tak batal. Itu dia mengambil pandangan mazhab lain yang mengatakan
benda itu benda yang bukan makanan ataupun sikit sangat, jika dia tidak batal. Okey, ala kulli hal, dalam masalah ini antara ana akan sebut, kalau ana berkaitan dengan isu inhaler ni, pertamanya kita sebut mazhab Syafi'i, ana biasa sebut gitu, dan ana akan bawa pandangan Syekhana Dr. Abdul Malik Sa'di, atalallahu umrah, moga Allah Taala sihatkan dan juga memanta'ahu bisihatin. Dr. Abdul Malik Sa'di, dia pun berpandangan batal, tapi dia buat satu hal mutawassit, satu kita kata penyelesaian jalan tengah. Okey, orang yang perlu ambil alat inhaler tu, memang dia akan jadi sakit, dia tak boleh tiap-tiap hari biasa dia kena ambil. Cara dia ambil lah alat inhaler tu, dia seduk lah. Cuma hari yang dia seduk tu, dia teruskan puasa tu diteruskan. Tapi Dr. Malik Sa'di fatwa kata, hari yang dia guna inhaler itu, moleknya dia bayar fidyah. Jadi puasa dia teruskan, cuma dia bayar fidyah juga. Bayar fidyah juga. Jadi jalan tengah tu, kalau kita nak anggap dia orang, kalau kita nak ikut betul kaedah mazhab Syafi'i, dia ni orang yang ambil inhaler, orang yang memang tak mampu nak puasa. Sebab apa? Kalau dia puasa pun, dia terpaksa batalkan puasa kerana nak ambil ubat. Maka orang itu tiap-tiap tahun lah, dia akan, dan tiap-tiap hari dia kena seduk. Dah bila masa nak puasa? Orang ini seumpama orang yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu puasa. Jadi kaedahnya, orang tak mau puasa, dia kena bayar fidyah. Tapi adakah dia nak boleh makan gitu saja? Itu sebab fatwa yang disebut oleh Dr. Malik Sa'di ni, pada pandangan ana lah, nampaknya dia ambil jalan tengah, maka dihukumkan dengan sah puasanya atau dia teruskan puasanya, dan dia bayarlah hari yang dia gunakan inhaler tu, bayar fidyah. Okey, jelas. Kalau nak berpegang kepada fatwa hak ada difatwakan oleh negeri-negeri tentu, maka tak ada masalah, sebab ini isu khilafiyah. Boleh berlakulah. Walau adkhala isba'ahu fi duburihi, kalau seseorang itu memasukkan jarinya ke dalam duburnya, aftara, jawapannya batal puasa. Batal puasa. Nampak? Dia masukkan jari dalam dubur, batal. Okey. Apa dia? Jadi hak ni yang timbul, yang kita sebut tadi, gambar rajah itu. Jadi mana hak dia? Dia isu itu gambar anatomi itu. Ana tanyalah doktor yang pernah buat belah spesimen tu. Dia sebenarnya kalau kita masuk jari, kita payah untuk, tak boleh nak rasa pektimen ke apa nama garisan tu. Dia kata pectinate line tu memang tak boleh rasa dengan jari. Bahkan kena belah dubur anus tu baru orang yang bedah pakar kena tahu. Jadi berapakah panjang dia? Doktor kata, doktor tu isteri anak lah, sebab dia bidang dia banyak spesimen, bukan banyak lah, adalah dia belah spesimen. Dia kata biasanya lebih kurang 4 cm. 4 cm. Jadi hak pectinate tu lebih kurang dalam 2 cm separuh ataupun 1/2 gitu. Jadi seruah jari kita ni, kita boleh kata 1 cm 2 cm gitulah. Masuk seruah jari. Dah dia kata nak sampai ke pectinate line tu 2 ruas jari, 2 ruas dalam. Sebab itu kita kena pastikan. Sebab itu dhabit yang ulama buat, zahir dubur ni ialah masa seorang tu duduk cakung, dia basuh najis dia. Basuh najis dia. Hak dia terbuka tu, itu zahir dia. Bila dia cocoh masuk lagi, hak mula-mula tu, hak ada kita tu depan-depan tu tak apa, tapi bila dia cocoh dalam lagi, dia masuk lagi dalam, hak tu dah kira masuk dalam dah. Dia kira masuk dalam dah. Itu dhabit tu bagi untuk orang-orang senang lah. Senang. Jadi pendek kata, basuh kawasan luar.
Sebab itu aja orang yang suruh masuk kena jolok sebuah jari tu tak kena lah tu. Tak kena. Dia menyebabkan batal. Kena molek orang tu boleh jadi buasik. Duk main cocok-cocok dalam tu. Jangan jolok tempat tu. Nampak tak? Kek kena jolok kan. Orang dah jolok tu orang sakit biasanya prostat. Prostat doktor akan jolok lah situ. Akan masukkan nak rasa prostat dia. Jadi apa nama ni? Dalam masalah ini nampak zahir itu zahir, tapi bila masuk dalam tu nampak maka dia telah masuk dalam rongga. Dia tak tunggu masuk ke dalam rektum ataupun dalam pektina tu, itu sangat dalam lah tu. Okay? Maka law adkhala isba'ahu fi duburihi, kalau dia masukkan jarinya dalam dubur aftara, jadi batal. Wa kadza law fa'ala ghairahu, begitulah juga kalau melakukannya fa'ala apa, bukan ghairuhu law fa'ala ghairuhu bihi bima bi syakhs biman tadi. Zalika, demikian itu dengan apa? Idkhalu isbu'. Zalika ni kembali kepada al-mafhum minani lah. Bi idnihi bi idni man tadi. Dengan seseorang. Begitulah juga lau fa'ala ghairuhu, orang lain yang buat kepada seseorang tu, orang lain memasukkan jarinya tapi dengan izin dia. Ini contoh kalau orang buat pemeriksaan, dua masalah sini. Orang buat pemeriksaan untuk tengok mengandung, nak cek berapa bukaan atau nak cek anak seumpamanya. Maka orang ini batal lah puasa, perempuan tu batal puasa. Ataupun orang yang sakit prostat tadi, doktor terpaksa masukkan jari untuk rasa adakah dia ada kanser atau tidak. Maka orang itu dia masuk dengan izin. Sebab apa? Kan dia suruh doktor masuk, dia benar kan? Maka batal. Dah tak yang masuk ke? Tak. Kalau benda itu perlu untuk rawatan, tutup, masukkanlah. Bolehlah, cumanya dia kena ganti hari lain. Kena gantikan puasa tu pada hari lain. Kena qada. Intaha Syekh Khudari. Okey. Wa kadza law fa'ala ghairuhu bihi bi'idnihi. Hukum itu ma lam yatawaqqaf khuruju nahwil khariji ala dhalika. Lagi mana tidak terhenti keluarnya sesuatu seumpama yang keluar di atas demikian itu, di atas idkhal isbi'. Hukum batal ni malam yatawaqqaf, selagi mana tidak terhenti. Tidak terhenti ni makna tidak berhajatnya keluar sesuatu yang keluarnya sesuatu al-kharij, makna sesuatu yang keluar seumpama yang keluar. Dia tak sebut ni kerana dia nak kiasan ni. Nak kiasan sesuatu kau ni, maksudnya apa ni? Tahiyat ni. Maksudnya najis ni, najis. Selagi mana tidak berhajat oleh keluarnya najis tadi di atas demikian itu, di atas memasukkan jari. Nampak? Okey. Hak mana ni jadi batal ni? Kalau benda itu tidak penting, tak perlu. Selagi faham situ maknanya kalau yang perlu, jadi selagi mana tidak berhajat kepada keluar najis itu di atas masukkan jari. Wa illa nafi, hadapkan nafi bi an yatawaqqaf khuruju nahwil khariji ala idkhali isbi'ihi, dan kalau berhajat untuk keluarnya najis di atas memasukkan jari. Ini kalau orang ada penyakit lah ni, orang ada penyakit, contohnya orang sembelit dan seumpamanya, nak keluar najis itu kena buat masuk jari. Kalau gitu wa illa adkhalahu, maka masukkan je lah. Adkhalahu, jawab bagi apa nama ni, apa nama ni, tidak jika berhajat, jika berhajat untuk keluar najis tersebut di atas berhajat kepada memasukkan jari, maka adkhalahu, maka boleh dimasukkan. Wala fitra, dan tidak batal lah, tak batal. Kama naqalahu, daripada Syekh Muhammad Ramli. Kenapa tak batal pula sini? Ini kerana darurah. Kerana darurah dan kerana masyaqqah. Dah buat apa masalah ubat itu, masalah cek itu jadi batal?
Hak ni masalah keluar najis ni masalah benda yang tabi'i yang berhajat manusia kepada dia. Kerana buang air ni, nikmat Tuhan beri ni tiap-tiap hari perlu. Tapi kalau nak dihukumkan dengan batal tu menyebabkan masyaqqah dan jadi mudarat pula. Apa? Menyusahkan, maka di situ difatwakan tidak batal. Lain dengan nak cek atau penyakit tadi ataupun nak cek anak tadi, itu jarang-jarang. Orang tak beranak tiap-tiap hari. Setahun sekali tu maknanya kira banyak tu. Nampak tak? Orang cek sakit melalui dubur pun orang bukan cek tiap-tiap hari. Tapi kalau masalah najis ni, dia kena keluar tiap-tiap hari. Barulah jadi sehat ataupun itu benda yang berhajat kepadanya tiap-tiap hari. Kan itu dia kata wala fitra, maka tidak ada tidak membatalkan kama nukila, sebagaimana dinukilkan, kama nukila an Muhammad Ramli. Qauluhu fi jawfin, masuk pada rongga, masuk pada rongga. Ai ma yusamma jawfan, iaitu sesuatu yang dipanggil rongga lah. Contoh apa? Kabaltinil halqi, seperti dalam halkum. Dalam halkum, iaitu dalam tu diistilahkan makhraj huruf ha atau kha mu'tamad. Makhraj ha. Jadi ha ini halkum kita ni ada tiga kawasan. Aqsa al-halqi, iaitu huruf hamzah dengan ha. Adna, iaitu ain, al-wasat, ain dan ha, dan juga ring dan kha. Jadi hak tengah ni. Hak paling ujung ialah makhraj kha dengan ring. Okay. Jadi ulama kata setengah ada pandangan kata makhraj kha, ada kata makhraj ha, makhraj ha. Jadi hak muktamadnya dia kata makhraj ha lah. Maka dalam rongga. Rongga itu kabatinil halqi, seperti dalam halkum. Wad dimag, dan juga dimag, otak. Wal am'a, perut. Wa batinil udhun, dan dalam telinga. Wa batinil ihlil, dan batin ihlil. Batin ihlil dalam laluan air kencing. Batinil ihlil, itu laluan air kencing tu. Wal mathanah. Mathanah tu apa? Bi musallas, baca dengan sa. Matha, musallas ni titik 3. Wal mathanah, apa dia mathanah? Wahia majma'ul baul, tempat berkumpul air kecing, iaitu pundi kecing, ginjal, pundi kecing. Ginjal ke bagi? Tempat kumpul air kecing tu. Ginjal lain kan? Ke ginjal? Ikutlah tempat kumpul air kecing tu, pundi kecing lah. Pundi kencing. Okey. Qauluhu wa illam yakun fihi quwwatun, walaupun tidak ada padanya kekuatan untuk menceraikan makanan dan juga memanfaatkan ubat. Okey. Ila akhiri. Ai contoh kabatinil udhun, seperti dalam telinga. Hak tu orang tak makan kot telinga. Wa batinil halqi, dan juga dalam halkum. Sebab apa? Perut tu hak boleh kekuatan tu, dalam halkum tak ada tu. Dalam halkum tu masuk saja, lalu saja. Ia tidak boleh ihalahkan, tak boleh nak proses makanan tu, proses perut. Wa hadza ghayatun. Okey, ini ghayah. Wa illam ni ghayah. Wa hadza ghayatun liraddi ala man yashtaritu fil jawfi al-quwwatal madhkurah. Ini ghayah. Wa illam yakun, ini ghayah. Walaupun tu ghayah bagi menolak pandangan orang yang mensyaratkan pada jawf itu ada kekuatan, ada kemampuan yang tersebut, yakni boleh proses makanan, rongga yang mana boleh memproses makanan dan juga mengambil manfaat daripada ubat. Kama fil minhaj, sebagaimana disebut khilaf ni dalam kitab Minhajut Talibin. Okey. Qauluhu tuhilul ghidha, yang boleh mengubah makanan, ai tughayyiruhu, yang mengubahkan makanan jadi tenaga itu. Okey, wal ghidha,
bi kasril ghain, baca dengan kasrah ghain, ghidha. Wa dha, dan juga baca dengan dha lah. Ai bil dhal, bukan bi kasri dhal. Kalau tidak boleh baca tu. Bi kasril ghaini wa dhali, ai bil dhal, baca dengan dha, takut ghidha. Ataupun ghadak. Kalau ghadak pula, ghadak jadi apa nama ni, makan tengah hari pula. Ni ghidha, makanan. Bidzalil mu'jamah, baca dengan dha bertitik, bukan dengan dal lah. Apa itu ghidha? Ma yutaghadha bihi, ma yutaghadha bihi, sesuatu yang dimakan dengannya. Lidaf'il ju', tujuan untuk menolak kelaparan. Ni dia tafsirkan ghidha lah. Qauluhu wad-dawa'a, yang boleh menyerap obat. Wa huwa bil ma', baca dengan ma', dawa', ai apa dia mak dawa? Ma yutadawa bihi, apa yang digunakan untuk berobat dengan dia. Daripada minal amra, dari nak berobat daripada penyakit, wa nahwiha, dan seumpamanya. Qauluhu bi fathil fa, baca dengan fathah fa, mana manfas tadi. Ai kamadkhal, kamadkhal wal makhraj. Dari segi mana? Dari segi wazan. Manfas kamadkhal wa makhraj, baca fathah fa. Daripada Syekh An-Nani. Ini nama ulama, Syekh An-Nani. Qauluhu bidukhulil ain, dengan masuknya ain, masuknya sesuatu zat. Lau abbara biidkhali lakana aula, kalau musannif ta'bir dengan idkhal, dia ganti dukhul dengan idkhal. Dia kata bidukhulil ain. Kalau dia kata biidkhalil ain, lagi aula. Kenapa lagi aula? Li'annahu yushtaratul amdu wal ikhtiyar kama sayati. Kerana disyaratkan jadi batal bila masuk sesuatu ni, syarat sengaja dan juga dia tu memilih. Dia pilih buat. Dia buat dengan pilihan dia, bukan paksaan. Hak tu jadi batal. Maka antara masdar dakhala, fa'il lah, masdar daripada fa'il dakhala dukhul ataupun adkhala idkhal, mana yang menunjukkan fi'lu fa'ili? Idkhal lah yang makna dia ada perbuatan memasuk oleh orang itu. Kalau dukhul ni masuk, umum makna masuk tak mesti dengan fi'lu fa'ilin, dia termasuk, kira dukhul dah. Sebab itu dia kata kalau dia takbir dengan idkhal ni lagi aula daripada takbir dengan dukhul. Sebab disyaratkan fi'lu fa'ilin, disyaratkan kena sengaja, kena ikhtiyar dia. Okey. Terus kemudian kata Muhasyir rahimahullah, far'un, far'un law kharaja minhu ghaitun, kalau keluar daripadanya ghaitun. Ghaid ni apa dia? Kena kepada benda hak keluar ni, tahik lah ni. Walam yang fasil, dan tidak terputus, tak putus. Dia panjang keluar. Nampak tak? Najis dia tu keluar panjang. Thumma dhamma duburahu, kemudian dia katuk. Dhamma ni dia tutup lah. Dia tutupkan punggung dia. Bahasa kita kemuk. Dia kemukkan punggungnya. Maka fadakhala minhu syai'un ila dakhilihi, maka masuklah sesuatu daripada ghaid tadi, daripada najis tadi, masuk dalam balik. Ni masalah buang najis ni berak, tiba-tiba kemuk masuk balik dalam. Aftara, maka hukum dia batal. Hukumnya batal. Kita sebut ada soalan tanya kan? Ada soalan tanya. Kalau dia tidak putus, dia panjang gitu, tiba-tiba dia masukkan balik. Kalau putus habis, hak tubik luar tak masuk dah, tak apa lah. Hak ni hak masuk kembali. Aftara haitsu tahaqqaqa dukhulu. Syai'in minhu ba'da buruzihi, sekira-kira tahqiq
sekira-kira yakin masuk sesuatu daripada najis tadi lepas daripada keluar. Nampak? Jadi anggapkan ginilah, dia tubik dah ni, tubik. Tiba-tiba dia pun kemukkan, dia putuhkan, dia kemukkan. Kalau hak keluar dah masuk balik dalam, hak keluar dah pada zahir tu masuk balik ke dalam, sekira-kira dia yakin masuk sesuatu daripada najis itu selepas daripada zahir dia. Lepas dia keluar dah masuk balik, dia tubik dah sikit kepala, kita pun seduk. Nampak? Hak tu batal. Itu batal. Ada pun kalau dok keluar lagi, putus sini, hak dalam tu masuk aja, hak luar tu keluarlah. Tak zahir pun yang kita yang masuk balik itu, maka itu tidak batal. Nampak? Li'annahu kharaja min ma'idatihi, kerana najis tadi keluar daripada perut dia. Ma'a adami hajatihi ila dhammi, berserta tidak berhajat dia kepada nak kemukkan, nak putuskan, nak putuskan dia punya najis tadi. Tak berhajat pada kemuk, biar saja keluar. Tiba-tiba dia dham, dia katukkan, dia tutupkan, maka itu tak dikira hajat. Okay. Itu masalah yang ditanya kalau orang tu buang najis lah. Sebab itu kalau sihat atau tak ada masalah, najis biasa, dia tak ada masalah lah. Okay. Kemudian katanya wabihi, dan dengan ini hukum faraqal maq'adatal mabsur, menyalahi dengan masalah maq'adatal mabsur, bonjok orang yang kena buasi. Orang panggil bonjok ke apa? Buasi tu, maq'adah tempat duduk, tempat daging buasi tu. Daging buasi tu lain. Sebab apa? Sebab hak tu pertamanya dia tak masuk benda tu dalam dah. Ia bukan daripada ma'idah, bukan daripada ma'idah. Satu, yang keduanya itu kerana darurah lah. Jadi dia tolak. Hatta dia tolak tu pun, tangan dia tu nak tolak buasi ni tak perlu tangan tu masuk dalam. Kalau tangan tu masuk dalam pula, maka dia itu dikira batal dengan sebab memasukkan tangan, jari tu. Dia tolak biasa je, hak tu masuk dalam balik, itu tak ada masalah. Kerana itu ada beza antara menolak balik buasi yang keluar masa buang najis tersebut pada siang Ramadan, tak ada masalah. Tapi najis lain. Wabihi, dengannya membeza akan ini, akan masalah ini, faraqa al-hukmu hadzal hukm maq'adatul basur, akan maq'adatul basur, tepat buasi itu. Afta bidzalika, memfatwakan demikian itu syekhina, guru pada guru kami, Al-Allamah At-Tablawi, intaha, daripada Syekh Al-Ajhuri. Okey. Nampak? Jadi ini masalah, mungkin ada orang tanyalah, kalau bagi orang yang bagi orang yang ada penyakit buasi. Okey. Ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita nak teruskan ke nak buka untuk soalan? Ya. Kita buka untuk soalan, Buka untuk soalan. Tafadhal. Idza kana hunaka su'alun.